Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 3 akan membentangkan mengenai pengubahsuaian genetik dari pandangan Islam. Saya Auna Maisarah binti Muhammad Rafizan bersama Azakasir Safia binti Matias, Alia Rahana binti Muhammad Remy, Muhammad Saidi bin Abdul Rahman serta Muhammad Zulhadi bin Yasir. Apakah itu pengubahsian genetik? Pengubahsian genetik ialah satu cabang ilmu bioteknologi. Ia ialah proses yang melibatkan pemindahan sekuens DNA daripada satu makhluk ke makhluk yang lain. Ia bertujuan untuk mengubah sifat yang terdapat pada organisma yang hendak dimodifikasikan. Proses tersebut dicapai dengan secara selektif mengeluarkan gen daripada DNA satu organisma dan memasukkannya dalam DNA yang lain. Kaedah ini telah diaplikasikan dalam pelbagai bidang seperti contoh perubatan, pertanian, peternakan dan industri makanan. Walaupun terdapat banyak aplikasi yang boleh dimanfaatkan daripada pengubahsuaian genetik, namun terdapat juga banyak kebimbangan yang dibangkitkan mengenai perubahan genetik, terutamanya dalam kalangan komuniti Islam. Hal ini demikian kerana terdapat pelbagai soalan mengenai hukum-hukum berkaitan pengubahsuaian genetik. Hal itu demikian, hukum-hukum yang berkaitan pengubahsuaian genetik haruslah merujuk kepada hukum fiqh dan maqasid syariah. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang aplikasi pengubahsuaian genetik. Aplikasi pengubahsuaian genetik kini telah diaplikasikan di dalam beberapa industri, iaitu industri makanan, perubatan, peternakan dan pertanian. Yang pertama adalah pengubahsuaian genetik terhadap industri makanan. Antara aplikasi yang telah diguna pakai dalam zaman sekarang adalah pengubahsuaian genetik yang dihasilkan untuk melambatkan proses buah-buahan, terutamanya untuk basi ataupun rosak. Ini membuatkan makanan itu boleh disimpan dengan lebih lama tanpa contohnya disejukkan di dalam peti ais ataupun selainnya. Yang kedua adalah aplikasi perubatan. Kejuruteraan genetik dibenarkan untuk pencegahan, rawatan atau penambahbaikan penyakit dengan syarat bahawa mereka tidak melanggar syarak atau merosakkan atau memudaratkan badan mereka. Lebih lanjut, kebanyakan antara pengubahsuaian genetik yang boleh dilakukan, yang kebanyakan ulama membenarkan penyelidikan sel induk embrio manusia jika sumbernya sah. Yang terakhir adalah agrikultur dan penternakan. Mengubah genetik haiwan ternakan dan tanaman dengan syarat tidak memudaratkan kesihatan, menyiksa binatang dan tidak melanggar hukum syarak. Antara kesan pengubahsuaian genetik adalah dapat meningkatkan imunisasi terhadap penyakit, menambahkan variasi spesies. Hal ini memberi manfaat kepada kita, dan antara salah satunya adalah menambahkan hasil tuaian, terutamanya terhadap tanaman. Okey, kita terus kepada hukum pengubahsuaian genetik dalam Islam. Okey, untuk makanan, menurut Jabatan Kemajuan Islam Malaysia iaitu JAKIM yang dikeluarkan pada tahun 2011 mengatakan bahawa pengubahsuaian genetik dalam makanan diperbolehkan, iaitu halal lah, jika makanan tersebut memberi manfaat ataupun baiklah kepada seseorang individu yang makan. Kerana dalam Islam mengatakan bahawa umat manusia diperlukan untuk mencari
makanan yang baik dan sihat. Tetapi boleh terjadinya hukumnya haram sekiranya pengubah suaian genetik tersebut mempunyai unsur-unsur haram seperti kemasukan haiwan yang haram seperti babi, anjing dan sebagainya. Okey, terus kepada pertanian. Halal untuk pertanian halal kerana pengubah suaian genetik untuk pertanian untuk memberi manfaat kepada pertanian tersebut lah. So diperbolehkan. Apa-apa yang dilakukan untuk memberi manfaat dan tidak memberikan kemudaratan, hukumnya ialah halal. Okey. So kita terus kepada perubatan. Hukumnya adalah halal sekiranya tidak memberikan kemudaratan kepada individu tersebut dan diperbolehkan untuk menggunakannya sekiranya tiada kaedah lain yang boleh dilakukan lah. So hukumnya halal. Untuk penternakan pula, penternakan juga hukumnya halal kerana kebiasaannya orang lakukan untuk mendapatkan kualiti yang lebih bagus lah untuk mereka punya penternakan. So apa-apa yang dapat memberi kebaikan hukumnya halal. Tetapi sekiranya ia memberi manfaat kepada kita tetapi memberi akibat kepada haiwan tersebut, hukumnya haram. Seperti memberi penderitaan kepada haiwan tersebut, menjadikan haiwan tersebut pupus, itu hukumnya haram. Pengubah suaian genetik menyebabkan pelbagai impak, sama ada impak positif maupun impak negatif. Kedua-dua impak ini perlulah kita titik beratkan kerana ianya mempengaruhi generasi akan datang. Maka, kita sebagai generasi kini perlulah mengambil berat terhadap impak-impak ini agar impak yang negatif dapat dikurangkan serta impak positif dapat ditingkatkan lagi. Pengubah suaian genetik ini membantu dalam mengurangkan kadar kemiskinan. Hal ini kerana ini dapat meningkatkan pengeluaran hasil tanaman di kawasan kekurangan air. Selain itu, ini juga dapat mengurangkan penggunaan racun perosak yang dapat mengurangkan kos pengeluaran. Hal ini sekaligus dapat meningkatkan ekonomi negara serta mengurangkan masalah sosioekonomi kerana sekuriti makanan kita terjamin. Sebagai contohnya, penciptaan golden rush daripada teknologi pengubah suaian genetik ini dapat membantu masalah kekurangan nutrisi terutamanya kepada negara-negara miskin. Namun begitu, terdapat juga beberapa keburukan kesan daripada pengubah suaian genetik, iaitu kesan terhadap tumbuhan di mana berlakunya terhasilnya serangga perosak sekunder yang wujud disebabkan oleh serangga perosak utama kerana berlakunya gangguan rantai makanan. Selain itu, ia juga memberikan kesan terhadap kesihatan kita. Sebagai kesimpulan, masalah berkaitan dengan pengubahan suaian genetik telah menjadi buah larangan dengan melibatkan pengubahan gen dalam suatu organisma untuk mencapai sifat-sifat yang dikenaki. Hukum penggunaan teknologi ini berlainan mengikut bidang yang digunakan seperti bidang makanan, pertanian dan peternakan. Pengubah suaian genetik memberi potensi dalam meningkatkan hasil tanaman dan kesihatan manusia serta mengelak masalah ketahanan makanan. Teknologi ini juga dapat diaplikasikan untuk mengurangkan penyakit genetik dan meningkatkan kualiti hidup. Antara aplikasi pengubahan suaian genetik adalah membantu mengembangkan tanaman yang tahan lasak dan penyakit bagi meningkatkan hasil pertanian dan mengatasi kekurangan bekalan makanan di pelbagai tempat. Pengubah suaian genetik juga memainkan peranan penting dalam bidang kesihatan seperti terapi gen dan pengenalan ubat yang berkaitan bioteknologi seperti pembuatan vaksin yang telah mempercepatkan tidak balas terhadap wabak penyakit-penyakit seperti virus COVID-19. Pengubah suaian genetik juga dimanfaatkan bagi menyokong usaha pemulihan dan pemeliharaan ekosistem. Walau bagaimanapun, teknologi pengubah suaian genetik masih tidak diketahui oleh kebanyakan masyarakat walaupun mereka sudah membeli produk yang berasaskan teknologi GM ini secara tidak langsung. Makanan GM juga perlu dikaji semula tahap keselamatannya sebelum mengeluarkannya ke pasaran supaya tidak memudaratkan kesihatan manusia.